Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini cikgu ingin berkongsi berkaitan dengan topik dalam tajuk elektronik iaitu transistor. Apa itu transistor? Okay. Transistor merupakan satu peranti elektronik yang diperbuat daripada cantuman satu lapisan semikonduktor nipis di antara dua lapisan semikonduktor jenis yang berlainan. Jadi di sini terdapat dua jenis transistor yang kita akan bincangkan. Itu satu transistor jenis NPN dan satu lagi transistor jenis PNP. Jadi merujuk kepada transistor jenis NPN. Transistor jenis NPN ada tiga kaki, iaitu kaki pengumpul, kaki tapak dan juga kaki pengeluar. Tetapi anak panah dalam transistor jenis NPN akan merujuk daripada kaki tapak ke kaki pengeluar. Manakala transistor jenis PNP pula juga mempunyai tiga kaki, iaitu ada kaki pengumpul, kaki tapak dan juga kaki pengeluar. Tetapi anak panah dalam transistor jenis PNP adalah merujuk daripada kaki pengeluar ke tapak. Jadi sekarang kita merujuk kepada mekanisme pengaliran pembawa cas dalam transistor. Baiklah, merujuk kepada dua litar ini. Ini adalah suatu litar yang pertama ini merujuk kepada penggunaan transistor jenis NPN. Jadi untuk transistor jenis NPN dalam litar ini, terminal positif bateri disambungkan kepada pengumpul C, manakala terminal negatif pula akan disambungkan kepada pengeluar E. Jadi dalam litar ini adalah positif, ini adalah negatif. Jadi terminal positif akan disambungkan kepada C, manakala terminal negatif pula akan disambungkan kepada E. Jadi arah pengaliran arus bagi litar pengumpul adalah sebegini. Okay. Yang kedua, bagi litar yang kedua pula, ini merujuk kepada transistor jenis PNP. Jadi bagi transistor jenis PNP, terminal positif bateri disambung kepada pengeluar E, manakala terminal negatif pula disambungkan kepada pengumpul C. Jadi dalam litar ini adalah terminal positif, ini adalah terminal negatif. Terminal positif disambung pada E, manakala terminal negatif disambung pada C. Jadi ini adalah arah pengaliran arus dalam litar pengumpul. Sekarang kita merujuk kepada aplikasi transistor dalam kehidupan seharian. Okey, jadi yang pertama merujuk kepada aplikasi transistor sebagai amplifier. Ini adalah rajah yang menunjukkan litar penggunaan transistor sebagai amplifier. Jadi apa yang boleh kita bincangkan di sini ialah yang pertama, mikrofon akan menukarkan gelombang bunyi kepada arus ulang-alik. Yang kedua, kapasitor yang akan menghalang arus terus daripada bateri. Tetapi ia akan membenarkan arus ulang-alik mengalir. Yang ketiga, akan terdapat arus yang mengalir pada litar tapak. So, ada IB mengalir. Yang keempat, suatu perubahan yang kecil pada IB akan menghasilkan perubahan yang besar pada IC. Dan akhir sekali, yang kelima, bunyi akan dikuatkan. Jadi untuk yang pertama, transistor sebagai amplifier, mikrofon yang akan tukarkan gelombang bunyi kepada arus ulang-alik.
Kapasitor pula dia akan benarkan arus ulang-alik mengalir melaluinya. Ada IB, ada IC dan akhir sekali bunyi kuat dihasilkan. Okey, yang seterusnya kita bincangkan penggunaan transistor sebagai suis kawalan cahaya. So ini adalah litar penggunaan transistor sebagai suis kawalan cahaya. Di sini terdapatnya apa yang kita panggil sebagai perintang peka cahaya. Perintang peka cahaya ni dia akan peka terhadap cahaya. Jika ada cahaya, rintangan dia akan rendah. Tetapi jika tiada cahaya, rintangannya akan jadi tinggi. Jadi sekarang kita akan bincangkan bagaimana penggunaan transistor sebagai suis kawalan cahaya. Okey, yang pertama. Pada waktu malam, tiada cahaya, maka rintangan pada PPC adalah tinggi. Yang kedua, voltan yang merentasi litar tapak juga tinggi. Yang ketiga, terdapatnya pengaliran arus pada litar tapak ataupun kita boleh nyatakan ada IB. Yang keempat, litar pengumpul dihidupkan ataupun kita boleh menyatakan ada IC. Dan yang kelima, akhir sekali mentol akan menyala. Jadi pada waktu malam untuk litar ini mentol akan menyala. Jadi kita bincangkan sekali lagi. Pada waktu malam rintangan pada PPC adalah tinggi. Yang kedua, voltan merentasi litar tapak adalah tinggi. Yang ketiga, kita boleh menyatakan ada arus pada tapak. Yang keempat, ada arus pada pengumpul. Dan akhir sekali mentol akan menyala. Yang seterusnya, terujuk kepada penggunaan transistor sebagai suis kawalan suhu. Dalam suis kawalan suhu ini, kita ada termistor. So, termistor ni dia akan peka terhadap haba. Jadi, untuk aplikasi transistor sebagai suis kawalan suhu, yang pertama, apabila ada haba, rintangan pada termistor adalah rendah. Yang kedua, voltan merentasi litar tapak adalah tinggi. Yang ketiga, kita boleh menyatakan akan ada arus pada tapak. Yang keempat, juga akan ada arus pada pengumpul. Dan yang kelima, akhir sekali, penggerak akan berbunyi. Jadi, dalam perbincangan transistor sebagai suis kawalan suhu, apabila ada haba, rintangan pada termistor rendah, voltan merentasi litar tapak tinggi, ada IB, ada IC dan penggerak akan berbunyi. Jadi ini adalah berkaitan dengan perbincangan topik kecil iaitu transistor. Jadi diharapkan dapat membantu untuk memahami lebih. Assalamualaikum rakan guru dan pelajar yang dihormati sekalian. Kalau selama ni cikgu dengar suara saya saja, kali ini bersua kita ya. Okey, di sini saya ingin memperkenalkan satu model untuk menerangkan prinsip kerja transistor. Transistor kalau kita lihat dia punya komponennya sangat kecil saja.
Kecil kalau dalam buku saya ni dia ada, ini buku yang saya tulis, Physics in Note ni, ada terangkan prinsip kerja transistor. Biasanya di hujung-hujung ada simbol ya. Okey, ini simbol transistor, di mana ada anak panah ataupun ada arrow yang menunjukkan daripada base kepada emitter. Kemudian ini kolektor. Dua fungsi transistor itu sebagai amplifier, pengganda arus. Maksudnya bila ada sedikit arus mengalir kat sini, so arus yang besar mengalir kat sini. Dan yang kedua sebagai switch automatic ya. So sedikit saja arus mengalir kat sini, so arus yang besar akan mengalir kat sini. So dia menghidupkan litar lah. Dia akan menghidupkan litar. So masalahnya transistor ni pelajar tak boleh imagine kerana arus yang mengalir dalam transistor tu tak nampak. Jadi saya pun dah cipta satu alat bantuan pengajaran untuk memudahkan pelajar memahami prinsip kerja transistor dengan menggunakan pipe ya, PVC. Ini bekas air minuman ya. Lepas tu ada stopper ni. Kemudian saya warnakan air tersebut dengan air sirap. So ni bateri lah, seolah-olah bateri. Kemudian air akan mengalir daripada bawah ni, ada pump dekat bawah tu, air akan mengalir dan akan terbahagi pada dua ya. So berdasarkan prinsip kerja ni, masa terbagi dua ni, arus tak akan mengalir dekat sini ya. Arus tak akan mengalir dekat sini selagi arus daripada base tak mengalir kepada emitter. Itu prinsip dia. Bila ada arus mengalir daripada base kepada emitter, barulah arus daripada kolektor mengalir ke emitter. Jadi diperlukan arus yang kecil. Setengah-setengah buku mengatakan 0.6 ampere, ada 0.7, bergantung kepada binaan dia lah. So bila ada arus sikit saya mengalir kat sini, barulah arus yang besar mengalir kat sini. So ada daripada idea itulah saya cipta kit ini. So bila ada arus mengalir daripada base kepada emitter, barulah arus yang besar mengalir daripada kolektor. So dekat sini kita boleh letak dua jenis komponen elektronik dah dekat sini lah. Sama ada terletak PPC, perintang peka cahaya, ataupun perintang peka haba. Ini popular dalam soalan ya. So kit saya ni telah berjaya memenangi Malaysia Tourist Science Foundation tahun 2012 ya. Saya berjaya buat kit ni model 100 dapat 6,000 ya. Okey, cikgu boleh lihat ya macam mana perangan saya. Saya buka. Okey. Ketika ni arus tak mengalir lagi kat sini sebab saya tak aktifkan lagi arus daripada tapak kepada emitter. So arus tak mengalir kat sini ya. So cas berkumpul kat sini. So bila saya buka arus daripada tapak kepada emitter, boleh lihat apa yang berlaku sini ya. Okey, bila saya buka saja, sedikit saja arus mengalir daripada tapak kepada emitter. So arus yang besar mengalir daripada kolektor kepada emitter. So apa akan jadi kalau saya tutup arus yang mengalir daripada tapak ni kepada emitter? So bila kita tutup, sekarang kita nampak ada arus mengalir. Sini pun nampak sikit dah berlumut dah. Kita tutup. So bila kita tutup sini, okey, sekejap lagi ya. Okey, dia dah kunci dah. So arus tak akan mengalir kat sini ya. So binaan ini bukanlah perfect lah. Kalau dibiar lama-lama sedikit bocoran kerana ada sambungan-sambungan yang tak tutup semuanya. So bila kita tutup tu, arus mengalir daripada tapak kepada emitter. So arus tak boleh mengalir. Arus ni saya gantikan dengan air. So air tak mengalir daripada kolektor kepada emitter. So bila kita buka saja arus daripada tapak kepada emitter, kita boleh lihat sini. Kita buka saja arus daripada tapak kepada emitter, so arus yang besar akan mengalir daripada kolektor kepada emitter. Jadi dengan kit ini pelajar boleh imagine tentang prinsip kerja transistor. Sebenarnya dekat sini ada secret recipe ya. Bukan kek, dia ada resipi ya. Ini ada satu piston, sini ada satu sistem tuas. So, bila air mengalir kat sini, dia menolak piston tu ke kanan, kemudian ada tuas kat sini akan tolak satu piston ni ke atas. Jadi bila dia tolak ni air mengalir, so ini akan tolak piston ni ke atas, menyebabkan air akan mengalir kat sini. Okey, ini perkongsian daripada saya. Ini video yang ke 100. Cikgu boleh lihat video-video yang lain untuk memahami tentang prinsip kerja transistor dalam litar yang sebenar. Terima kasih kepada saya, Cikgu Idris. Apa khabar semua? Saya Nadia.
Adakah anda pernah lihat lampu jalan yang hanya menyala pada waktu malam dan terpadam apabila siang? Hari ini kita akan mengkaji bagaimana lampu tersebut berfungsi dengan adanya komponen elektronik iaitu transistor. Mari kita lihat rupa bentuk transistor. Transistor ialah sejenis peranti semikonduktor yang penting penggunaannya dalam alatan elektronik. Ia berfungsi untuk meninggikan arus, voltan dan kuasa selain digunakan sebagai suis. Terdapat dua jenis transistor iaitu transistor NPN dan transistor PNP. Apakah perbezaan antara kedua-dua transistor ini? Perbezaan antara transistor PNP dan NPN dari segi arah pengaliran arus pada setiap simpang. Transistor mempunyai tiga bahagian iaitu pengeluar E, tapak B dan pengumpul C. Fungsi bagi setiap bahagian ialah pengeluar E menghantar pembawa caj melalui lapisan tapak nipis ke bahagian pengumpul. Tapak B mengawal arus pengumpul melalui transistor. Pengumpul C menerima pembawa caj dan arus dari bahagian pengeluar. Transistor juga digunakan sebagai amplifier arus dan suis automatik. Mari kita lihat litar yang berkaitan. Sebuah transistor bertindak sebagai amplifier arus dengan membenarkan suatu arus yang kecil untuk mengawal arus yang besar. Perubahan yang kecil pada arus tapak IB boleh menyebabkan suatu perubahan yang besar dalam arus pengumpul IC. Sekarang, mari kita lihat kegunaan transistor dalam suis automatik. Dalam litar ini, arus tidak dapat mengalir dalam litar pengumpul kecuali apabila arus mengalir dalam litar tapak. Transistor bertindak sebagai suis dengan menghidupkan dan mematikan arus tapak. Beza keupayaan pada terminal tapak boleh diubah dengan melaraskan pembahagi beza keupayaan. Apabila perintang dilaraskan kepada sifar, beza keupayaan tapak ialah sifar dan transistor dimatikan. Apabila perintang dilaraskan dengan menambah nilai perintang, beza keupayaan tapak dan arus tapak akan bertambah. Jadi transistor dihidupkan. Arus pengumpul IC yang besar akan mengalir dan menghidupkan mentol. Apakah beza di antara arus pengumpul IC, arus tapak IB dan arus pengeluar IE? Bagaimanakah kita menentukan beza keupayaan merentasi perintang? Arus pengeluar IE adalah sama dengan jumlah arus tapak IB dan arus pengumpul IC. Beza keupayaan merintasi perintang R1 dan perintang boleh ubah R2 boleh ditentukan dengan formula berikut. Perintang R3 digunakan sebagai penghad arus. Kita telah mengetahui operasi bagi litar transistor dan persoalan berkaitan lampu jalan automatik akan terjawab nanti. Salah satu kegunaannya ialah suis yang dikawal oleh cahaya, iaitu perintang peka cahaya LDR. Perintang peka cahaya LDR hanya akan menyala secara automatik dan akan terpadam sendiri pada waktu siang. LDR mempunyai rintangan yang sangat tinggi dalam keadaan gelap dan rintangan yang sangat rendah dalam keadaan cerah. Perintang R adalah tetap dan membentuk pembahagi beza keupayaan antara LDR dan R. Waktu cerah, siang. Rintangan LDR rendah. Beza keupayaan tapak IB rendah. Jadi lampu padam. Waktu gelap, malam. Rintangan LDR tinggi. Beza keupayaan merentasi LDR juga tinggi. Jadi lampu menyala. Kita lihat pula aplikasi transistor sebagai suis yang dikawal oleh haba. Litar suis automatik yang dikawal oleh haba mempunyai gabungan beberapa alat elektronik iaitu termistor, diod, penggera, perintang
dan suis keganti. Termistor merupakan perintang yang mempunyai rintangan yang sangat tinggi apabila keadaan sejuk dan rintangan yang sangat rendah apabila keadaan panas. Pada suhu bilik, rintangan termistor lebih tinggi berbanding R. Beza keupayaan tapak transistor rendah untuk hidupkan transistor. Pada suhu panas tinggi, rintangan menurun dan lebih kecil berbanding R. Jadi beza keupayaan tapak VB adalah tinggi dan boleh menghidupkan transistor. Hal ini kerana kedudukan termistor adalah di bahagian atas litar dan bahagian atas pembahagi beza keupayaan. Suis geganti digunakan untuk menghidupkan penggera. Mari kita lihat contoh soalan bagi kertas 1. Rajah 1 menunjukkan kuantiti arus yang mengalir melalui satu transistor. Arus yang mengalir dalam pengeluar itu ialah A. 0.2 mA, B. 1.96 mA, C. 1.98 mA, D. 2.00 mA. Jawapan: IE sama dengan IB tambah IC. IE sama dengan 0.02 mA tambah 1.98 mA. IE sama dengan 2.00 mA. Maka jawapannya ialah D. Rajah 2 menunjukkan suatu termistor dan transistor disambungkan pada suatu litar penggera kebakaran. Rintangan termistor berkurang apabila suhu meningkat. Antara litar berikut, yang manakah akan berbunyi apabila berlaku kebakaran? Jawapan: A. Kerana kedudukan termistor di bahagian atas, transistor NPN digunakan dan disambungkan pada beza keupayaan dan loceng di atas negatif dan dibumikan pada sambungan 0 volt positif. Kita beralih pula kepada soalan struktur kertas 2. Rajah 3 menunjukkan perintang pekecahaya LDR yang digunakan dalam litar transistor untuk mengawal lampu jalan yang berlabel 240 volt dan 100 watt. Pada waktu malam, lampu jalan dihidupkan secara automatik. 1. Apakah fungsi perintang R1? Jawapan: untuk mengawal aliran arus ke dalam terminal tapak. 2. Jelaskan bagaimana litar itu berfungsi pada waktu malam. Jawapan: pada waktu malam, tiada cahaya yang jatuh ke atas LDR, jadi rintangan tinggi. Apabila R tinggi, voltan V akan tinggi. V di sepanjang litar utama lebih besar daripada V minimum dan ini akan menghidupkan suis transistor dan litar pengumpul berfungsi. 3. Mengapa lampu jalan itu tidak disambungkan terus pada litar transistor? Jawapan: voltan 6V di dalam litar pengumpul tidak akan menyalakan mentol. Kita telah melihat aplikasi penggunaan transistor dalam kehidupan seharian yang memudahkan urusan kita. Diharap anda dapat menguasai tajuk ini dengan baik. Jumpa lagi di lain sesi. Bye!